Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dalam putusan sempena Hari ASEAN bertitah, ASEAN akan terus bersiap siaga menghadapi cabaran-cabaran masa hadapan melalui usaha kolektif dan bersepadu dengan semua rakannya. Titah Baginda memandangkan 2021 menandakan tahun ke-54 sejak ASEAN diasaskan. Sambutan memperingati Hari ASEAN memberi peluang untuk mengimbas kembali semua pencapaian ASEAN dan menimbangkan cara terbaik untuk merealisasikan perpaduan dari segi politik, integrasi ekonomi, tanggungjawab sosial yang benar-benar berorientasikan dan berpusatkan rakyat. Hari ASEAN disambut pada setiap 8 hari bulan Ogos. Ke bawah Dulia Maha Mulia bertitah, ini merupakan saat istimewa bagi negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN pada tahun ini di bawah tema We Care, We Prepare, We Prosper dengan fokus menangani impak pandemik COVID-19 serta memastikan komuniti ASEAN terus makmur. Ketika pandemik terus memberi kesan kepada rantau ini, ASEAN Titah Baginda bekerjasama rapat dalam kalangan ahli-ahlinya dan rakan-rakan lain untuk memacu pemulihan serantau dengan memberikan pemedulian kepada rakyat termasuk mendapatkan vaksin, memudah cara perjalanan dan mengaktifkan semula aktiviti-aktiviti perekonomian menerusi kaedah inovatif. Baginda bertitah pada masa yang mencabar ini, sentraliti dan perpaduan ASEAN perlu diperkukuhkan bagi kepentingan semua negara anggota ASEAN dan rakyatnya agar tidak ada yang terabai. Hanya melalui kerjasama rapat dan penyelarasan Titah Baginda, ASEAN dapat menyelesaikan masalahnya, mengatasi cabaran, berjaya sebagai sebuah keluarga serta memelihara dan mengembangkan kemajuan ekonomi dan teknologi yang signifikan yang dicapai dalam tahun-tahun kebelakangan. Melihat ke hadapan, ASEAN akan terus bersiap siaga menghadapi cabaran-cabaran masa hadapan melalui usaha kolektif dan bersepadu dengan semua rakannya dalam usaha rantau ini membina ketahanan serta melindungi kesejahteraan dan mata pencarian rakyatnya. Pada mengakhiri titah perutusan, ke bawah Dulia Maha Mulia merakamkan ucapan selamat menyambut Hari ASEAN dan melahirkan harapan untuk terus memberikan galakan kepada ASEAN dalam usahanya mencapai masa depan yang cerah bagi rantau dan rakyatnya. 17 kes baharu jangkitan COVID-19 dilaporkan hari ini di negara Brunei Darussalam, menjadikan jumlah keseluruhan kepada 364 kes. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan berkata demikian semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Dari kes terbaru ini iaitu kes 348 dan kes 351 hingga 354 adalah merupakan kontak terdekat kepada kes 346. Kes 348 ialah seorang lelaki berumur 31 tahun yang tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 351 ialah seorang kanak-kanak perempuan berumur 8 tahun yang mula mengalami tanda-tanda jangkitan ringan pada 6 Ogos 2021. Kes 352 ialah seorang kanak-kanak perempuan berumur 6 tahun dan tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 353 ialah seorang lelaki berumur 38 tahun yang mula mengalami tanda-tanda jangkitan ringan pada 7 Ogos. Kes 354 ialah seorang kanak-kanak perempuan berumur 8 tahun yang mula mengalami tanda-tanda jangkitan ringan pada 7 Ogos 2021. Kluster ini sekarang dikenali sebagai kluster Al-Falah. Kes 349 dan 350 tiba ke negara ini dari Manila pada 4 Ogos 2021 dengan menaiki penerbangan di Raja Brunei BI-684. Kes 349 ialah seorang lelaki berumur 34 tahun
manakala kes 350 ialah seorang lelaki berumur 43 tahun. Kedua-duanya tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. 7 dari kes yang telah dilaporkan pada hari ini iaitu kes 355 hingga 361 adalah merupakan kontak terdekat bagi kes 345. Kes 355 ialah seorang lelaki berumur 50 tahun yang merupakan rakan kerja kepada kes 345. Kes ini mula mengalami tanda-tanda jangkitan ringan pada 6 Ogos 2021. Kes 356 ialah seorang lelaki berumur 45 tahun yang juga merupakan rakan kerja kepada kes 345. Kes ini tidak mempunyai sembarang tanda-tanda jangkitan. Kes 357, seorang perempuan berumur 55 tahun merupakan kakak kepada kes 345. Kes ini juga tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 358 ialah seorang perempuan berumur 46 tahun yang merupakan isteri kepada kes 345. Kes ini tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 359 ialah seorang lelaki berumur 72 tahun yang juga merupakan rakan kerja kepada kes 345. Kes ini mula mengalami tanda-tanda jangkitan ringan pada 6 Ogos. Kes 360 ialah seorang lelaki berumur 40 tahun yang merupakan rakan kerja kepada kes 345. Beliau juga tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 361 ialah seorang lelaki berumur 56 tahun yang merupakan rakan kerja kepada kes 345. Kes ini mengalami tanda-tanda jangkitan ringan pada 6 Ogos 2021. Kluster ini sekarang dikenali sebagai kluster total LNG. Kes 362 ialah seorang kanak-kanak lelaki berumur 13 tahun yang mula mengalami tanda-tanda jangkitan ringan pada 5 Ogos. Kes ini tidak mempunyai sebarang sejarah perjalanan ke luar negara. Kes 363 ialah seorang remaja lelaki berumur 16 tahun yang mula menunjukkan tanda-tanda jangkitan ringan pada 2 Ogos. Kes ini tidak mempunyai sebarang sejarah perjalanan ke luar negara. Kes 364 ialah seorang perempuan berumur 43 tahun yang mula menunjukkan tanda-tanda jangkitan ringan pada 3 Ogos. Kes ini tidak mempunyai sebarang sejarah perjalanan ke luar negara. Pengesanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dengan pengesanan kes baru tersebut, 15 kes jangkitan tempatan telah dikesan hari ini. Siasatan sedang giat dijalankan bagi mengenal pasti punca jangkitan bagi 3 daripada kes-kes tersebut. Manakala 67 kes aktif sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan pada masa ini. Berikutan dengan peningkatan kes COVID-19 ini, Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai yang mempunyai tanda-tanda jangkitan, khususnya mereka yang berkemungkinan terdedah kepada mana-mana kluster untuk segera mendapatkan rawatan dan melakukan ujian saringan SARS-CoV-2 di swabbing centers seperti berikut. Kompleks Sukan, Hospital Raja Isteri Perangan Anak Saleha, Pusat Sari, Hospital Suri-Suri Begawan, Pusat Kesihatan Berakas, Pusat Kesihatan Pangkalan Batu, Pusat Kesihatan Serian. Kluster-kluster yang dimaksudkan termasuklah kluster Star Lodge yang dilaporkan kemarin. Khususnya sesiapa yang telah berada di Hotel Star Lodge Jorudong di antara 27 Julai hingga 7 Ogos 2021. Kementerian Kesihatan juga telah mengemaskini garis panduan pemakaian sungkup muka. Sesiapa yang didapati gagal mematuhi arahan pemakaian sungkup muka boleh dikenakan denda kompaun sebanyak RM100 di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Untuk memperbaiki kaedah pengesanan kontak ataupun kontak tracing, Kementerian Kesihatan juga akan memperkenalkan sistem notifikasi melalui pesanan ringkas melalui aplikasi BruHealth
kepada sesiapa yang mungkin telah terdedah kepada mana-mana kes COVID-19 yang baru disahkan. Sesiapa yang menerima pesanan ringkas ini adalah dikehendaki untuk segera pergi ke mana-mana swabbing center yang berdekatan untuk menjalankan ujian. Oleh itu, Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan sekali lagi kepada orang ramai yang jarang menggunakan aplikasi BruHealth untuk mengaktifkan aplikasi tersebut dan mengimbas kod QR setiap kali masuk dan keluar dari mana-mana premis, di samping mengaktifkan fungsi Bluetooth semasa berada di tempat-tempat awam. Kerjasama orang ramai dalam perkara ini sangat membantu Kementerian Kesihatan melaksanakan pengesanan kontak ataupun kontak tracing dengan segera dan berkesan. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi wabak di dalam negara serta di peringkat serantau dan global, serta melaksanakan penilaian risiko secara berterusan. Kementerian Kesihatan akan memaklumkan kepada orang ramai mengenai sebarang perubahan mengenai situasi ini jika perlu dari masa ke semasa. Dalam sidang media yang sama, Menteri Kesihatan mengingatkan orang ramai untuk mematuhi peraturan dan arahan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, lebih-lebih lagi pada masa ini. Menurut Menteri Kesihatan, kebanyakan kes baru tidak diketahui sumber jangkitannya, sebahagiannya dalam kluster kecil dan sebahagiannya lagi dalam kluster yang tidak diketahui. Memandangkan jangkitan baru ini sudah disifatkan sebagai penularan komuniti, Menteri Kesihatan menasihatkan orang ramai untuk mengambil berat tentang pemakaian sungkup muka dan mengimbas kod QR. Mengenai kes jangkitan tempatan yang semakin meningkat, Menteri Kesihatan menjelaskan kapasiti Pusat Pengasingan Kebangsaan ketika ini mempunyai 164 buah katil dan 180 buah katil lagi di semua hospital. Bagaimanapun, peningkatan kes tersebut sangat membimbangkan. Kementerian Kesihatan jelasnya berharap untuk dapat mengawal jangkitan COVID-19 dalam tempoh 2 minggu ini. Majlis sambutan awal tahun 1443 Hijrah peringkat negara yang dijadualkan petang esok di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara adalah ditiadakan. Ikuti bahan beritanya dan bahan-bahan berita dalam negeri yang lainnya selepas petikan titah ini. Berikutan daripada perkembangan terkini kes wabak COVID-19 di negara kita, Majlis Sambutan Awal Tahun 1443 Hijrah peringkat negara yang dijadualkan petang esok 9 Ogos 2021 di masjid, surau dan balai-balai ibadat seluruh negara adalah ditiadakan. Kementerian Halwa Agama dalam serat akhbarnya memaklumkan kepada orang ramai khususnya umat Islam di negara ini, walaupun kedatangan tahun hijrah tahun ini tidak dapat disambut seperti lazimnya, namun umat Islam diseru untuk tetap memperingati dan meraihkan hari kebesaran Islam ini dengan membaca doa akhir dan awal tahun di rumah masing-masing, sama ada secara persendirian atau berjemaah dalam kalangan ahli keluarga serumah. Sebagai panduan, doa akhir tahun Hijrah 1442 dibaca sebelum azan sembahyang fardu maghrib dan doa awal tahun Hijrah 1443 dibacakan selepas sembahyang fardu maghrib. Sementara itu, bagi masjid, surau dan balai-balai ibadat pula adalah dikehendaki untuk membaca kedua-dua doa berkenaan dengan menggunakan pembesar suara yang boleh didengar dan diikuti atau diaminkan oleh orang ramai yang tinggal di sekitar kejiranan masjid, surau dan balai-balai ibadat berkenaan. Teks doa ada disediakan oleh Kementerian Halwa Agama dan akan diedarkan secara dalam talian melalui laman sesawang rasmi Kementerian Halwa Agama www.kheu.gov.bn dan Telegram gov.bn official. Beberapa buah kaunter perkhidmatan di jabatan-jabatan dan bahagian-bahagian di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan ditutup sementara bermula esok Isnin
9 Ogos 2021 sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran akhbarnya berkata, kaunter-kaunter terbabit ialah seperti berikut. Jabatan Perbendaraan tidak termasuk kaunter penjualan beras, gula dan bendera di Kompleks Stor Negara Gadong. Jabatan Kastam dan Eksaise Diraja tidak termasuk kaunter-kaunter pemeriksaan di pejabat-pejabat pos dan pos-pos kawalan. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, bahagian pendaftaran syarikat dan nama-nama perniagaan ROCBN, bahagian hasil, bahagian perdagangan, bahagian industri dan ekosistem perniagaan, Sekretariat Ease of Doing Business dan Pusat Standard Kebangsaan. Berikutan dengan penutupan tersebut, orang ramai bolehlah berurusan serta membuat permohonan dan pembayaran secara dalam talian melalui sistem-sistem yang sedia ada. Bagi beberapa perkhidmatan e-invoice, Brunei Darussalam National Single Window BDN SW, e-Census ROCBN, One Common Portal, System for Tax Administration and Revenue Services STARS dan OneBiz. Bagaimanapun, bagi perkhidmatan yang masih memerlukan borang permohonan dan sebagainya untuk dihadapkan ke jabatan dan bahagian-bahagian di Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Dropbox telah disediakan di lobi bangunan Kementerian Kewangan dan Ekonomi dan di Ibu Pejabat Jabatan Kastam dan Eksaise Diraja. Borang-borang boleh dimuat turun melalui laman sesawang Kementerian Kewangan dan Ekonomi di www.mofi.gov.bn. Maklumat lanjut, hubungi jabatan dan bahagian melalui platform-platform yang tertera. Sesi pembelajaran dan pengajaran bagi semua sekolah rendah, menengah, maktab, Pusat Tingkatan 6, Institusi Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Pusat Latihan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat, Institusi Pengajian Tinggi dan sekolah swasta di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan juga termasuk sekolah-sekolah di bawah kawalan Kementerian Hal Ehwal Agama akan dilaksanakan secara dalam talian bermula esok, Isnin 9 Ogos 2021 sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Bagi memastikan kesihatan dan keselamatan pelajar-pelajar adalah terjaga serta terhindar daripada sebarang kemungkinan jangkitan, pelajar-pelajar akan dikehendaki untuk berada di rumah dan mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Kementerian Pendidikan dengan nasihat Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya juga memaklumkan sesi pembelajaran dan pengajaran secara dalam talian bagi pusat-pusat tuition dan sekolah-sekolah muzik berkuat kuasa serta-merta bermula kemarin. Selain itu, pihak sekolah atau institusi pengajian juga akan memberikan pek pembelajaran di rumah Home Pack Learning HPL bagi pelajar-pelajar yang tidak mempunyai akses kepada internet. Pihak sekolah dan institusi pengajian juga diarahkan untuk mengaktifkan Business Continuity Plan BCP masing-masing bagi menjaga kesejahteraan guru-guru, pensyarah-pensyarah dan warga sekolah dan institusi pengajian dengan memberikan kelonggaran bagi warga sekolah dan institusi pengajian yang termasuk dalam kategori mudah terdedah atau vulnerable seperti mana yang telah dinyatakan oleh Kementerian Kesihatan sebelum ini. Maklumat lanjut hubungi Pusat Gerakan COVID-19 Kementerian Pendidikan di talian 238-2396 pada waktu pejabat. Berikutan perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam dan selaras dengan saranan Kementerian Kesihatan. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dalam siaran medianya memaklumkan kepada orang ramai mengenai penutupan sementara fasiliti-fasiliti dan premis-premis seperti berikut. Pusat-pusat sukan tertutup, gym, fitness center, kolam renang dan pusat-pusat bowling. Pusat-pusat sukan luar termasuk outdoor playground, padang golf, pusat kegiatan warga mas PKWE, museum-museum, galeri-galeri pameran dan perpustakaan. Pusat-pusat orang kelainan upaya termasuk pusat-pusat bahagia di keempat-empat daerah, pusat-pusat penjagaan kanak-kanak,
dan kaunter-kaunter perkhidmatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya seperti yang tertera. Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut hubungi Pusat Gerakan COVID-19 Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan di talian 238-2130 pada waktu bekerja. Berikutan pengesanan kes jangkitan baharu COVID-19 yang sedang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan, orang ramai dinasihatkan agar mematuhi langkah-langkah pengawalan yang telah diperketatkan semula selama 2 minggu bermula serta-merta. Semua premis di negara ini termasuk pasar, tamu, pasar raya, premis perniagaan runcit dan barang keperluan harian dibenarkan beroperasi dengan melaksanakan langkah-langkah penjarakan fizikal. Arahan pemakaian sukup muka juga adalah dikenakan kepada semua individu tanpa mengira status vaksinasi masing-masing. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan orang ramai untuk menggunakan aplikasi BruHealth dan mengimbas kod QR setiap kali masuk dan keluar dari mana-mana premis. Pengurus-pengurus premis perniagaan adalah juga diingatkan untuk memaparkan kod QR dan membuat pemeriksaan suhu badan di pintu-pintu masuk premis. Sementara itu, berikutan penemuan kes baru jangkitan COVID-19 di negara ini. Para pengusaha dan peniaga premis-premis perniagaan makanan dan minuman menutup sementara penyajian makanan dan minuman di premis masing-masing selama 2 minggu. Tinjauan kru RTV di beberapa buah restoran dan kedai makan mendapati para pengusaha dan peniaga makanan dan minuman mematuhi ketetapan yang dibuat oleh pihak kerajaan. Menurut sidang media yang diadakan kemarin, restoran dan premis-premis makanan yang lain termasuk gerai hanya dibenarkan menjual makanan secara dibawa pulang iaitu take away atau delivery sahaja dan dine-in tidak dibenarkan. Ini adalah bagi mempertingkatkan lagi langkah-langkah membendung penularan COVID-19 di negara ini dan demi kesejahteraan serta keselamatan orang awam. Dalam pada masa yang sama, pengawalan COVID-19 di negara ini juga diperketatkan semula selama 2 minggu dengan serta-merta bermula kemarin bagi gym, pusat fitness, fasiliti sukan indoor dan outdoor, pusat riadah, panggung wayang, internet cafe, taman permainan kanak-kanak, salon kecantikan dan kedai gunting rambut. Tinjauan kru RTV mendapati para pengusaha telah menutup premis bagi mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pihak kerajaan. Pengendalian peringkat ketiga Banci Penduduk dan Perumahan BPP 2021 temuduga bersemuka ke tempat-tempat kediaman di seluruh negara adalah ditangguhkan sementara sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPS Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran akhbarnya memaklumkan penangguhan sementara tersebut adalah berikutan langkah-langkah pengawalan yang diperketatkan semula di negara Brunei Darussalam seperti mana dalam kenyataan Kementerian Kesihatan semasa sidang media kemarin. Dalam pada itu, JPS akan menyediakan tata cara alternatif bagi isi rumah melengkapkan borangnya BPP 2021 sama ada secara dalam talian melalui sistem e-census atau temuduga melalui telefon. Maklumat lanjut mengenainya akan diumumkan kemudian. Berikutan perkembangan terkini COVID-19 di negara Brunei Darussalam, kaunter unit hasil Seksyen Kewangan Radio Televisyen Brunei ditutup sementara. Bermula hari Isnin, 9 Ogos 2021 sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan. Sebarang pertanyaan atau pembayaran yuran tender, perkhidmatan iklan,
juru acara, sewa-sewa dan sebagainya. Hubungi 224226 atau 2242297, sambungan 221 atau 341 atau melalui email revenue@rtb.gov.bn. Semua perkhidmatan kaunter Jabatan Kerjaya Kementerian Pembangunan akan ditutup sementara bermula esok Isnin 9 Ogos 2021 sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan. Jabatan Kerjaya Kementerian Pembangunan dalam siaran medianya berkata penutupan itu termasuk kompleks sukan berkenaan dan perkhidmatan kaunter di semua daerah, iaitu kaunter pembayaran bil air dan gas dan kaunter pemodelan pelanggan. Dalam hal ini, para pelanggan disarankan untuk membuat pembayaran bil air secara dalam talian, aplikasi telefon bimbit, mesin ATM dan CDM yang telah pun disediakan bagi pemegang-pemegang akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD, Baidu Bank Berhad BBB dan Standard Chartered Bank SCB. Bagaimanapun, bagi perkhidmatan kaunter pembelian, pembahagian dokumen tawaran dan sebut harga termasuk kaunter kutipan hasil, ia hanya akan dibuka dari pukul 9 pagi hingga 10 pagi dan pukul 2 petang hingga 3 petang. Merujuk situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, pihak Maritime and Port Authority of Brunei Darussalam MPABD dalam siaran medianya menekankan kepada semua pemilik, pengusaha dan pemandu bot laju dan perahu tambang di negara ini supaya menghadkan jumlah penumpang ke 50% daripada jumlah yang dibenarkan dan sentiasa memakai sungkup muka ketika beroperasi termasuk penumpang perahu tersebut. Notis perkapalan domestik tersebut berkuat kuasa sepenuhnya mulai hari ini sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Merujuk kepada perkembangan situasi terkini jangkitan COVID-19, pihak Tabung Amanah Pekerja TAP mengambil langkah tambahan untuk melindungi ahli TAP, majikan serta pegawai dan kaki tangannya dengan mengaktifkan pelan kelangsungan perniagaan BCP dan prosedur bekerja dari rumah. Operasi kesemua cawangan TAP akan ditutup sementara waktu mulai esok 9 Ogos 2021 sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Bagaimanapun, beberapa perkhidmatan akan terus diberikan melalui kaedah dan tata cara yang terhad. Antaranya perkhidmatan pendaftaran, pengemaskinian, pembayaran caruman yang boleh dibuat menerusi laman sesabang www.tap.com.bn. Maklumat lanjut, hubungi Pusat Panggilan TAP di talian 2382800, 2382929 semasa waktu bekerja atau melalui email di ask@tap.com.bn. Sebagai aset dan tonggak negara, para belia berperanan besar dalam menentu dan mencorakkan masa depan negara. Justru belia perlu aktif dan bergerak dalam pelbagai bidang bagi mendukung hasrat dan aspirasi negara. Perkara tersebut antara yang disuarakan oleh para penerima anugerah Hari Belia Kebangsaan pada sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-16. Memberikan inspirasi kepada belia, terutamanya dari bidang sukan, bahawa atlet Brunei kemampuan untuk menyumbangkan pingat kepada negara juga. Keluarga sangat menyokong saya dari sejak mula penyertaan saya sebagai atlet. So I was able to, do a lot of things with very limited resources and also financially aware. And running a startup and business, you need that. You need to, work around things, a lot of hard work, and also work out with very limited resources, and that's helped me to become who I am today. Kita ni belia haruslah mengambil opportunity, jangan malu atau kalau sekiranya dah tahu tanya untuk join program-program ni lah. Ini bukan saja belajar di sekolah, tapi tani belajar di mana-mana saja. Sifat keikhlasan itu perlu diterapkan ke dalam jiwa kita ni tu. Kerana dengan ikhlas itu kita ni akan rasa
reda betul, reda. Rasa kalau tadi menolong orang tu rasa gembira betul. Itu tak rasanya kalau sekiranya kata ni bagaimana tu diberikan syarat keikhlasan. Kejayaan itu boleh dicapai dengan sedikit-sedikit. Jadi saya mahu para belia di luar sana sentiasa mau mengajar untuk melihatkan orang ramai impian itu boleh dicapai. We have a very unique philosophy by which His Majesty guides us, and that's MIB, Melayu Islam Beraja. If we keep that identity that is so unique to Bruneians at our core, at the core of all the activities that we do, then I feel that it will help to lead our youths to the right place. Kalau belia-belia tidak bersiap sedia untuk masa depan mereka dari sekarang, mereka tidak akan dapat motivate diri mereka pada masa akan datang. Kita ni cuba sedaya upaya untuk menolong kalau jika ada masyarakat yang dalam kesusahan ke yang ada masalah, we try to find solution for them. So as macam happy lah because there's a problem and then we find solution. Yeah. Pasukan Polis Diraja Brunei memohon kerjasama dan bantuan orang ramai untuk mengesan seorang pekerja asing yang lari dari majikan. Alam Asharaful, 38 tahun, warga negara Bangladesh dengan nombor pasport BW0110759. Sebarang maklumat mengenainya hubungi Balai Polis Berakas, Daerah Polis Brunei dan Muara melalui telefon 233-5333, talian kecemasan Polis 993 atau Balai Polis yang berdekatan atau laman sesawang Pasukan Polis Diraja Brunei di www.police.gov.bn. Dua orang atlet kebangsaan iaitu Muhammad Isa bin Ahmad dalam acara renang dan Muhammad Nur Firdaus Ar-Rashid bin Haji Idris acara olahraga telah mewakili negara Brunei Darussalam pada Tamasya Sukan Olimpik Tokyo 2020. Penyertaan atlet negara pada kejohanan sukan paling berprestij di dunia itu memberikan penghargaan kepada kedua-dua atlet dan penghormatan dapat bersaing dengan atlet-atlet terkemuka yang lain. And I think I've gained more experience with race knowledge. I mean, it's been a year plus since I've competed outside of Brunei, and the competition outside of Brunei within Brunei is really different. And I feel like I need a lot more practice in racing in situations where there's more people to race. Because I say this with all humility, but in Brunei nobody else can kind of keep up because a lot of them are a lot younger. And merasa amat bangga, sangat teruja kerana terpilih untuk mewakili negara dalam menyertai Sukan Olimpik Tokyo 2020. Kerana apa? Kerana ini adalah merupakan salah satu peluang seumur hidup dan Sukan Olimpik ini adalah merupakan sukan yang sangat diminati orang ramai dan merupakan sukan yang sangat diinginkan ataupun diimpikan oleh setiap atlet. Kemudian apa yang terlintas di fikiran saya semasa berpeluang untuk bersaing dengan pelari percut dunia yang berkedudukan top 10 dan top 20 adalah merasa masih dalam keadaan bermimpi.